Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Selamat malam para pendengar Misteri Jam 12. Anda bersama saya, DJ Zari Ismail, ke udara di Ria 897 FM, membacakan kisah-kisah yang telah pun anda hantarkan melalui kiriman email. Dan kalau semalaman saya bertanyakan kepada anda, sekiranya ingin saya membacakan kisah-kisah seram anda hanya dengan menghantarkan di alamat email misterijam12@gmail.com. Kerana itulah salah satu alamat email yang saya ada passwordnya, yang lain bersama dengan Casey. Jadi dalam minggu ini, sekiranya ingin cerita anda berkumandang ke udara, hantarkan melalui alamat tersebut. Dan ribuan terima kasih banyak email yang telah pun saya terima awal semalaman. Hampir 60 email kalau anda ingin tahu. Namun begitu tak sempat saya membaca semuanya pada malam ini. Yang pertama ini datangnya daripada seorang pendengar daripada Johor Bahru, menghantarkan saya dua buah kisah. Dan beliau mengatakan, Assalamualaikum Zar. Waalaikumsalam. Saya merupakan peminat daripada Johor Bahru dan ingin berkongsi dua buah kisah saya dan juga keluarga yang baru saja dialami semasa baru berpindah ke rumah baru, iaitu di kawasan perumahan rakyat yang baru dipasang 3 sehingga 4 tahun yang lalu. Kawasan perumahan tersebut tak akan saya merahsiakan di sini, di Taman Seri Setulang. Dan sebelum kami berpindah, Zar, kami sedia maklum bahawa tapak perumahan ini dulunya merupakan kawasan hutan paya yang berdekatan dengan Senibong di tepi laut dan juga kampung bakar batu, dan saya pasti ramai yang mengetahui kawasan perumahan ini kerana berdekatan dengan Senibong yang juga terkenal dengan restoran-restoran makanan laut. Zar, inilah kisah pertama saya. Semasa baru pindah, Zah, kira-kira pukul 2 sehingga 3 pagi, saya selalu terdengar suara bayi menangis. Pada mulanya saya ingat mungkin bayi jiran saya, tetapi bunyinya datang daripada arah bawah rumah, iaitu di kolong bawah. Dan tapi saya mengindahkannya lah, walaupun terdengar suara-suara tangisan kerana terlalu penat dalam rangka bekerja, mengantuk tambahan pula. Bekerja shift selama 10 jam dan setiap kali mendengar bunyi tangisan tersebut, saya hanya berkata dalam hati, aku ni penat kerja, jangan kacau akulah. Alhamdulillah selepas itu tiada lagi bunyi tersebut. Dan pada malam saya telah bermimpi, malam tersebut telah bermimpi sedang menuju ke arah sebuah rumah kampung yang saya sendiri tidak pernah pergi ataupun lihat. Dengan keadaan jalan yang begitu gelap gelita, tiba-tiba saya terlihat Pontianak sedang terbang saing-saing dengan kereta saya.
Pendengar yang 897 FM, ini masih lagi dalam perangkaan mimpi. Saya memberikan deskripsi. Bezanya pendengar sekalian, saya di bawah dan dia di atas. Tapi saya tak berasa takutlah dengan keadaan itu. Entah macam mana, Cik Pon tu terbang dengan laju, terus terapung di hadapan kereta saya, lalu merenung saya dengan keadaan matanya yang besar dan bercahaya seperti lampu spotlight. Keadaan itu berlanjutan dan sedar-sedar rupanya sudah pun pagi, Izzah. Keesokan harinya saya ceritakanlah mimpi yang saya alami kepada ibu saya. Dan alangkah terkejutnya, ibu saya juga bermimpi perkara yang sama, Zah. Lalu mak pun beritahulah yang ayah pada malam itu juga ternampak sesuatu masa kita tengah tidur tu. Dan sebelum itu ayah saya terjaga selepas terdengar satu bunyi seperti itik di luar tingkap biliknya. Ini masa kita tengah tidur dalam mimpi yang sama. Ayah terdengar, secara realiti terdengar suara itik di luar tingkap biliknya. Lalu ketika beliau membuka tingkap, melihat dari mana datangnya bunyi itu, tiba-tiba ayah ternampak satu benda warna putih dan panjang, Zah, terbang laju ke arah kiri tingkap. Ayah pun terus tutup tingkap dan sambung tidur. Entahlah, bila diingat kembali, naik meremang bulu roma. Sebab bilik saya ni di sebelah kiri dengan bilik ayah. Jadi itulah kisah yang pertama ingin saya berkongsi pada malam ini. Pendengar Misteri Jam 12, kita akan dengarkan kisah yang kedua, dihantar oleh pendengar daripada Johor Bahru. Dua buah kisah telah pun dihantar oleh pendengar daripada Johor Bahru. Di sini telah pun saya bacakan awalnya, yang pertama. Dan kisah yang kedua juga berlaku di kawasan perumahan yang telah pun beliau sebutkan awal tadi, Taman Seri Setulang. Mungkin ada di antara anda yang tinggal di sana. Apakah mungkin pengalaman sama dengan peminat daripada Johor Bahru ni ataupun berbeza? Kongsi bersama saya di ruangan Facebook di 897 FM ataupun menerusi SMS pada malam ini 146072346. Kisah yang kedua kita teruskan. Kisah yang kedua ini, Zar, berlaku pada mak dan ayah saya yang ketika itu baru pulang daripada majlis makan di rumah rakan mereka. Tetapi ketika mereka pulang, Zar, masih lagi awal, kira-kira pukul 7 nak masuk pukul 8 malam. Sebelum masuk ke kawasan rumah saya di Setulang tu, kami perlu tawaf lah Kampung Bakar Batu yang berdekatan dekat situ. Sebab itu saja yang boleh terus ke kawasan rumah saya. Sedang ayah saya memandu di kawasan Kampung Bakar Batu. Tiba-tiba, mak dan ayah saya tercium bau busuk yang amat sangat, seperti bau bangkai, Zah, di dalam kereta kami. Namun begitu ketika mereka bauan tersebut, mereka berdua hanya mendiamkan diri, seolah-olah sudah pun tahu apakah sebenarnya bau tersebut. Ayah melajukan pemandangan dan juga pemanduan, dan mak pula menolehlah sedikit ke arah belakang. Dan ketika mak melakukan sedemikian, Zah, dengan perlahan-lahan beliau menoleh ke kiri dan seterusnya ke belakang. Beliau seolah-olah ternampak satu susuk seperti manusia yang berada di tempat duduk belakang. Bau busuk tersebut masih lagi ada, Zah. Apabila kereta ayah sudah sampai ke kawasan rumah, biasanya kami akan melalui sebuah surau sebelum sampai ke blok rumah saya. Kebetulan ketika itu sudah pun masuk waktu isyak. Kedengaran azan serta merta bau busuk itu hilang, dan mak saya menoleh lagi ke tempat duduk belakang. Dah tak ada susuk tersebut, Zah. Sampai saja di kawasan parking kereta, ayah suruh mak kebas-kebas anggota badan dan naik ke rumah serta merta mandi, manakala ayah terus membuka keempat-empat pintu kereta seperti mengangin-anginkan tempat duduk depan dan juga tempat duduk di belakang, menunggu beberapa minit sebelum naik ke atas rumah. Mungkin ayah bimbang, Zah, benda dan bau itu ikut ke rumah pula. Begitulah kisah kedua saya. Kedua-duanya berlaku di kawasan perumahan saya di Setulang. Terima kasih
dan selamat malam. Ribuan terima kasih kepada mereka yang telah pun sudi menghantarkan kiriman email pada malam ini. Terutama sekali kedua-dua kisah yang telah pun saya bacakan awal tadi datangnya daripada pendengar yang bernama Syah, berasal daripada Johor Bahru di kawasan Setulang. Dan awalnya telah pun bertanyakan kepada anda, adakah di antara anda pernah pergi ke kawasan tersebut? Kampung Bakar Batu katanya. Apakah mungkin sejarah di sebalik kampung tersebut sehingga berlakunya perkara sedemikian? Kepada Syah dan juga keluarga, kongsi bersama saya di sini di Misteri Jam 12. Kita akan kembali dengan kisah yang seterusnya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Syah yang tinggal di kawasan Setulang, dan telah pun saya membuka ruang pada anda memberikan komentar. Adakah betul kepada penduduk di kawasan Setulang dan juga Kampung Bakar Batu, apakah mungkin sejarah di sebalik kampung tersebut sehingga berlakunya tempat-tempat ataupun perkara yang telah pun Syah berkongsi awal tadi dalam Misteri Jam 12. Ini pula komentar datang daripada Kila Azhar mengatakan, betul Zah, tempat di sini memang keras dan saya tinggal di kawasan yang telah pun anda sebutkan. Lagi-lagi rumah saya yang betul-betul di depan laut ni. Dan mungkin anda Kila Azhar ada kisah yang ingin dikongsi sama pada malam ini. Dalam pada itu akan saya membuka ruang untuk anda berkongsi sama 669111897. Sebentar saja lagi daripada Johor Bahru kita langsung ke Singapura. Sebuah kiriman email datangnya dari sini. Kiriman email ini datangnya daripada seorang pendengar yang ingin digelar sebagai Boy Astro. Mengatakan, Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam. Panggil saja nama saya Boy Astro. Saya ingin berkongsi sama cerita semasa menjalani perkhidmatan negara di Mandai Hill Camp. Pada ketika itu Zah, vocation saya adalah seorang driver. Jadi suatu hari ini saya kena buat duty driver lah di camp. Mungkin pada anda yang pernah melakukan duty tersebut akan ingat akan tempat ini. Saya perlu melakukan duty driver di camp bersama seorang sarjan Melayu yang kita panggil ni sebagai Huz. Kebetulan pula hari itu adalah kali pertama saya buat duty. Jadi Sarjan Huz menerangkanlah tugas-tugas yang saya patut buat di siang hari dan kemudiannya di malam hari. Jadi pada malam itu, tepat pada pukul 12 lebih malam, antara tugas yang perlu saya lakukan ialah harus kunci gate di tingkat 2 dan tingkat 4. Dua gate yang berbeza, di tingkat 2 satu, di tingkat 4 juga satu. Ini adalah atas arahan FSM ataupun kita panggil Sergeant Major. Jika saya tidak kunci gate ni, saya akan dikenakan denda extra duty. Dan untuk mengelakkan denda, saya mintalah Sarjan Huz untuk kuncinya untuk menjalankan apa yang telah pun diamanatkan. Namun begitu Zah, saya pelik bila Sarjan Huz cakap pada saya, tak apa, kau tak payah lock, biarkan je gate-gate tu. Kalau FSM tanya, cakap aku cover kau. Don't worry. Zah dan juga pendengar Misteri Jam 12, kalau anda ingin tahu, Sarjan Huz ni memang baik orangnya. Banyak bunkmate saya cakap, kalau kau buat duty dengan Sarjan ni mesti gerit. Boleh layan movie latest-latest, kadang-kadang semua dia buatkan untuk kau. Kau setakat jaga office je. Namun begitu Zah, untuk tidak mengambil kesempatan, saya berdegil juga untuk nak kunci gate-gate tu. Terletak di tingkat 2 dan di tingkat 4. Jadi saya mendesaklah Sarjan Huz, tak apalah Sarjan, saya buat je lah. Sarjan Huz ambil kunci, serahkan kepada saya dengan nasihat, hati-hati kalau ada apa-apa, kau pergi je. Saya pun turun lift ke tingkat 2 dan jalan ke arah gate untuk dikunci. Zar, memang gelap tempat tu. Ketika melihat ke arah gate yang berada di hadapan, saya pun macam dah tawa hati bila tengok keadaan seliling. Memang seram. Dahlah tak disuluhkan dengan pelita. Yang lampu hanya ada cahaya daripada lampu-lampu yang ada di jalan raya, ataupun jauh. Jadi saya tak ada begitu kelihatan Zah. Dalam hati saya bilang, tak apalah, kunci ajalah, cepat buat, cepat balik, buat ajalah.
Gate pertama saya sampai. Saya baru nak rapatkan Zah. Masa saya nak rapatkan tu, saya nampak sekilas pandang di hadapan kain putih lintas dengan laju Zah. Saya terdiam sekejap. Mungkin ni permainan minda. Bayang-bayang ke? Dan sejurus lepas hati saya berbisik sedemikian, tiba-tiba Zah, ada bau yang tersangat busuk. Namun dalam keadaan takut-takut, saya kunci gate pertama dengan harapan tak ada apa-apa lah. Kemudian saya pergi ke gate yang kedua di tingkat 4. Baru nak tarik gate nak rapatkan Zah, saya ternampak ada kenderaan 5 tan yang sedar pun diparking di sebelah bawah. Namun begitu bersebelahan dengan kenderaan 5 tan itu Zah, saya ternampak ada wanita dengan kain putih berdiri berdekatan dengan kenderaan 5 tan tersebut. Saya dah terkunci Zah, dah tak boleh bergerak. Dalam kem ni mana ada wanita? Setahu saya cuma FSM bertugas, saya bertugas, Sarjan Hus bertugas, dan juga mungkin rekrut-rekrut lain. Dan setahu saya tak ada rekrut wanita Zah. Saya pejamkan mata, baca ayat-ayat yang patut dalam hati. Bila saya buka mata, dah tak ada. Saya tak hege-hege Zah, tinggalkan gate tu, lari ke arah lift. Ya Allah Zah, wanita yang hilang itu kini sending menyangkung di depan lift Zah. Terpekik dengan kuat saya manggil, "Sarjan! Sarjan! Sarjan!" Berkali-kali saya panggil, menggigil dan mengharapkan ada yang dengar pekikan saya. Seram Zah. Saya pejamkan mata, baca bismillah berkali-kali. Itu aja yang mampu saya buat. Tiba-tiba saya terdengar bunyi lift terbuka. Sarjan Hus keluar daripada lift. Kau pekik ke tadi? Engkau okey ke tak? Saya nampak je Sarjan terus lari masuk ke dalam lift Zah. Tak terkata, sampai di ofis, Sarjan ambilkan air, dibacanya beberapa ayat dan suruh saya minum. Barulah saya boleh membuka mulut. Belum sempat saya bilang apa yang terjadi, Sarjan pula buka mulut. "Aku dah cakap dah, tak payah kunci. Kau ni degil sangat." Baru gate tingkat 2, belum tingkat 4. Dah. Pergi tidur. Malam itu Zah, saya tak boleh tidur. Baring dekat dengan sarjan saya. Takut punya pasal. Dia pergi toilet pun saya ikut Zah. Dan semenjak hari itu, saya dah tak kunci gate lagi dah. Sarjan suruh kunci gate pun saya mati-mati tak nak. Dan itu saja kisah saya. Terima kasih dan selamat malam. Apakah mungkin yang telah pun dilihat oleh teman kita daripada Singapura menjalani perkhidmatan negara di sebuah pertempatan di Singapura bersama dengan seorang sarjan. Kebetulan sarjan ni disukai ramai lah, Sarjan Hus. Dan sarjan dah cakap dah, jangan buat duty degil, nak buat juga. Dalam istilah lain, kalau bahasa Singapura ni kita panggil, ini rekrut siao on ni. Tapi nak siao on pun berpada-pada lah, agak-agak lah keadaannya. Kadang-kadang kita nak siao on ni tak berpada-pada, dah nampak baru tahu langit tu tinggi ataupun rendah. Baiklah, akan kembali dengan banyak lagi kisah telah pun saya sediakan. Telah pun anda memberikan kiriman email, akan saya bacakan. Tapi izinkan saya berehat sementara, menghirup sedikit secangkir kopi di sebelah kiri, mendengar apa yang ingin disampaikan oleh saudara yang bernama Tole yang tinggal di Jawa Barat, di Jawa Timur. Dan beliau mengatakan, "Assalamualaikum, selamat tengah malam Zah." "Waalaikumsalam. Saya ni salah seorang peminat MJ12 yang Casey bawakan. Jadi kejadian ini sudah lewat sebulan lalu Zah. Saya ceritakan bersama anda. Kalau boleh, izinkan saya berkongsi bersama pendengar Misteri Jam 12. Waktu itu saya sama 4 rakan hendak mendaki gunung Zah. Maklumlah, teman saya ni punyai pokok durian, ladang pokok durian. Jadi si Asep ni, namanya Asep lah,
teman saya yang memilik pohon durian tersebut mengajak saya pergi ke gunung untuk buat kutipan durian-durian yang ada di sana. Jadi setelah bekal terasa lengkap, petang itu juga kami berempat langsung berangkat ke arah gunung, Zah. Berangkat dari rumah jam 4:30 petang sampai tempat tujuan jam 7:30 malam. Setelah sampai di di pondok, ada pondok sana di ladangnya, saya pun turunkan barang-barang yang saya bawa, berehat seketika kerana penatlah. Asep ni pemilik ladang durian, dia cakap dengan saya, "Toleh, kau carilah kayu bakar sama Udin biar aku dengan Umar kemaskan alat-alat yang kita bawa ni." Saya pun jawab, yelah. Saya panggil si Udin. Berbekalkan parang dan juga pelita, kami berdua pun mulai cari kayu bakar, Zah, walaupun tak jauh sangat. Jadi pada waktu saya cari kayu bakar tu di kawasan hutan lipo dengan cahaya menjelang maghrib, anda bayangkan dalam kawasan hutan menjelang maghrib, lampu yang malap sekali. Teman saya si Udin ni terdengar seperti ada suara orang yang memanggil. Ini ketika kita mencari kayu bakar ni, anda bayangkan dalam hutan belantara tak ada orang, hanya kami berdua tengah cari kayu. Terdengar daripada jauh suara panggilan orang. Udin berkata, ada suara orang panggil tu. Saya pun jawab, mana ada orang suara pagi-pagi macam gini dah maghrib-maghrib. Aku tak dengar apa-apa pun. Takkan aku nak bohong kau. Aku dengar suara tadi. Saya pun jawab, dah lah. Tak usah tegur-tegur. Kau dalam hutan ni. Cari kayu, lepas tu kita balik lah. Zar, setelah kayu bakar terasa cukup, saya dan Udin pun baliklah ke pondok sambil menentang kayu bakar. Dan tidak lama kemudian si Umar hidupkan kayu bakar tersebut, terus buat merebus air, Zah. Tidak lupa pula si Asif pemilik ladang durian tu ada bawa gitar. Yalah, sekadar buat hiburan saja di pondok kan, kita berempat ni. Jadi sedang kami semua layan Karinah members bermain gitar, tengah asyik-asyik menyanyi, tiba-tiba ada bunyi di belakang kami. Si Asif bilang sama si Udin, Din, durian jatuh. Ambil Si Udin pun langsung angkat kaki, cuba mencari buah durian yang jatuh tersebut. Lama Zah si Udin cari buah durian. Mungkin kerana jatuhnya agak jauh, beliau kehilangan pun agak lama. Dan setelah selang beberapa minit, si Udin baliklah ke pondok sambil membawa buah durian tersebut. Kau tengok ni. Makan. Kerana makin malam tak ada buah jatuh lagi, si Udin sama si Asif pun tidurlah. Kita pun kekenyangan durian. Saya ingat lagi waktu tu, kalau saya lihat jam tangan menunjukkan 12:15 minit malam, Zah. Tengah asyik-asyik berbual dengan si Umar, antara teman yang masih lagi berjaga ketika itu. Terdengar lagi suara buah jatuh. Si Umar cakap sama saya, Le, buah jatuh tu. Kau pergi ambil Para pendengar misteri jam 12. Kerana saya ni sudah terasa ngantuk, saya pun bilanglah, kau aja ambil buah tu. Aku ngantuk tak terlayan aku. Si Umar pun merajuk sama saya, Zah. Kau ni Le, ambil senang pun kau tak nak. Payahlah kau ni. Dengan berat hati, si Umar pun pergi mengambil buah yang jatuh. Namun begitu, kali ini pengalamannya berbeza. Tak lama kemudian, si Umar balik dengan nafas tercungap-cungap, Zah. Le, bangun Le. Dah kenapa dengan kau ni? Macam kena kejar aja. Tak ada. Sambil nafas masih tercungap-cungap, Zah. Mana buah yang jatuh tadi? Kau ambil dapat tak? Tak ada Le. Tak ada. Seketika itu saya mula curiga, Zah. Dan saya bertanya lagi,
Saya pun ambilkan dia air buat dia minum. Tidak lama kemudian, ketika saya ingin memberikan Umar minum, saya terdengar ada bunyi lagi. Buh, buh. 2 kali, Zah. 2 kali bunyi tersebut kedengaran. Saya pun bilang sama si Umar lah, Umar, kau tunggu sini ya. Aku nak pergi ambil buah yang jatuh tu. Le, jangan Le. Kau duduk diam-diam sini aja lah Le. Tuk Sah ambil buah tu. Kenapa pula aku tak boleh ambil buah tu? Nanti kalau hilang, orang ambil macam mana? Sekejap si Umar pun terdiam. Saya pun kembali cakap, Mama, kau jangan nak takut-takutkan aku tau. Mana ada hantu bunyi jatuh macam tu. Tanpa berfikir panjang, Zah, saya pun pergi keseorangan diri. Berbekalkan pelita, saya pun mula mencari buah yang jatuh tersebut. Tengah mencari buah yang jatuh tu, Zah, dalam keadaan kegelapan, bertemankan lampu suluh kecil yang saya bawa, saya dikejutkan dengan suara orang mendesak. Sipi-sipi telinga saya mendengar, Zah. Saya buat bodoh saja. Saya fikir mungkin teman-teman saya ni nak kerjakan saya. Nak lanjutkan cari buah yang jatuh tadi, Zah. Cari. Suara yang saya fikir suara rekaan teman-teman tu kedengaran sekali lagi, Zah. Saya pun cakap, Siapa tu? Jangan takut-takutkan aku, Aku tak takut tau. Saya pun kembali bercakap, terserah korang, jangan main-main lah. Nak takut-takutkan aku, Kunus. Oi. Cari punya jari, Zah. Terjumpa buah durian yang jatuh. 2 biji, Zah. Betul bunyi tersebut yang saya dengar. Tapi perasaan gembira cepat bertukar menjadi seram. Seketika itu meremang bulu roma. Ketika hendak mau balik ke pondok, tiba-tiba kedengaran suara lagi. Kali ini bukan suara desahan, tetapi suara orang menangis. Anda bayangkan, dalam keadaan kegelapan ingin balik ke pondok, keseorangan diri, terdengar suara orang menangis. Tangan kiri kanan dah pegang durian. Saya pun cakap, Oi, siapa yang nangis tu? Ketika saya mengata sedemikian, suaranya langsung senyap. Saya pun tak ambil pusing, Zah. Saya langsung balik ke pondok yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 40 meter. Dan tengah saya balik menuju ke pondok, saya dikejutkan dengan batu yang mengelundung dari atas menuju ke arah saya. Dan kalau boleh saya berikan deskripsi, batu ini seukuran buah kelapa, Zah, mengelundung ke arah saya. Dan ketika batu itu mula berhenti di tapak kaki, sempat saya periksa batu yang telah dilontarkan. Tengok batu tu, saya fikir dalam hati, takkan pula batu ni ada rambut. Perasaan dah mula tak sedap, Zah. Saya pun mendekati batu berambut tersebut. Dengan sebatang kayu, saya bolak-balik batu tersebut. Zar, alangkah terkejutnya saya apabila bahagian depan batu mula terbalik dengan sendiri. Astaghfirullah, Zah. Rupa-rupanya yang tadi saya kirakan batu bukanlah sebuah batu, tapi sepenggal kepala yang menggelinding dengan mata yang terbelalak, mulut dengan lidah menjulur keluar, muka penuh dengan ulat, Zah. Saya lari dengan selaju-lajunya, menaiki tanjakan-tanjakan yang saya lewati. Sambil lari, memekik dengan memanggil nama-nama rakan-rakan saya, Zah. Ma! Umar! Woi, Ma! Tolong aku, Ma! Umar! Seketika itu, si Asif pun menyaut. Mungkin kerana mendengar teriakan saya, dia terbangun. Dari jauh, dia teriak, Zah. Le! Ada apa, Le? Le!
Semakin dekat dengan pondok, saya lihat si Asip hendak menghampiri saya. Dia tanyalah sama si Asip. Tercungap-cungap saya di hadapannya. "Kau ni ada apa ni, Le? Macam kena kejar hantu je." Saya pun jawab dengan nafas tercungap-cungap. Tak ada apa-apa. Tolong ambilkan aku air. Tolonglah. Tengah tunggu si Asip ambilkan air, Zah, si Umar cakap dengan aku, "Aku dah cakap, jangan turun. Kenapa kau masih nekat?" Aku berbisik sama Umar di telinganya, "Aku ingat kau nak takut-takutkan aku." Ketika itu kami terhenti, Zah. Tengah si Asip tuangkan air ke dalam gelas, alangkah terkejutnya, di atas pondok yang mana kami berehat, ada sesosok perempuan berpakaian serba putih duduk di atas pondok sambil memerhatikan saya. Seketika itu saya mengucapkan, mengambil nafas tercungap-cungap, Astagfirullahaladzim. Sambil memejam mata. Lalu teman saya ini bertanya, ada apa dengan kau ni? Apa yang kau nampak? Saya pun terdiam sambil menundukkan kepala kerana dah tak berani nak lihat ke atas pondok tersebut, Zah. Saya tak pasti apakah si Umar lihat juga ataupun tidak, sebab wajah saya dah tundukkan di atas lutut, Zah. Lepas beberapa saat kemudian, suara orang ketawa saling bersuatan, tapi hanya satu, tak banyak, Zah, kami dengar di sana. Setelah kedengaran suara tersebut, teman saya si Asip ni langsung menancapkan parang yang sudah dibakar, lalu ditancapkan ke dalam tanah. Lepas itu, suara-suara itu pun hilang, Zah. Dan sejak kejadian malam itu, siangnya saya langsung putuskan tak nak turun gunung lagi, Zah. Dah serik. Dan saya akan tolak sesiapa pun yang mengajak saya ke gunung untuk jaga durian dan sebagainya. Biarpun dibayar, saya akan tolak, Zah. Kerana sudah terlampau takut. Demikianlah pengalaman menyeramkan saya sewaktu menjaga menjaga durian di gunung di Indonesia. Terima kasih kerana mendengar dan selamat malam. Ribuan terima kasih. Kita telah pun membacakan email daripada 3 negara. Yang pertama daripada Syah daripada Johor Bahru di kawasan Setulang. Yang kedua datangnya daripada Boy Astro, datangnya daripada Singapura. Kisah beliau di perkhidmatan negara ternampak dengan kelibat sesuatu di perkhemahan di Mandai Camp. Dan awal tadi telah pun saya berkongsi bersama daripada Indonesia, Toleh. Nampaknya cerita-cerita pada malam ini bersifat international. Banyak lagi kisah yang akan saya adakan pada hari ini. Dan mungkin kalau anda ingin berkongsi sama 669-11897. Dan saya membuka pilihan ini kepada anda pendengar Ria 897 FM. Anda nak dengar kisah yang dikisahkan oleh anda sendiri ataupun teman-teman anda yang mungkin ingin memberikan kisah menerusi panggilan, ataupun haruskah saya membacakan email-email yang bertepik banyak ni di tangan saya ni? Anda yang membuat keputusan, letakkan saja apakah keputusan anda di ruangan Facebook Ria 897 FM. Akan saya baca dan pertimbangkan selepas pesanan ini. Jangan ke mana-mana bersama Zahri Ismail dalam Misteri Jam 12. Dalam 5 minit tersebut, setelah pun saya melihat antara komentar yang telah pun anda letakkan di ruangan Facebook Ria 897 FM, ramai yang mengatakan, Zah, baca email je, Zah. Antaranya daripada Datuk Serunding Red Devils mengatakan, ini letakkan tanda seru lagi, baca email je, Zah. Dia cakap macam itu. Marah betul, Datuk. Sabar, bawa bertenang. Baiklah, permintaan anda akan saya tunaikan. Saya akan langsung dengan kisah seterusnya. Kalau awal tadi berada di Indonesia, kita kembali di Johor Bahru dengan kisah yang seterusnya berlaku pada tahun 2009. Dan ini adalah hasil kiriman daripada siapa ni? Tidak pun diletakkan namanya di sini. Tak mengapa, akan saya sampaikan seperti mana yang beliau inginkan. Kita dengarkan cerita daripada Johor Bahru ini. Sebuah kisah pendek dikirimkan menerusi email misterijam12@gmail.com. Kalau anda juga ingin melakukan perkara yang sama dalam seminggu ini, saya hanya akan membacakan email-email yang datangnya ke alamat tersebut, misterijam12@gmail.com. Dan ini adalah sebuah kisah yang pendek mengatakan,
Assalamualaikum Zar. Waalaikumsalam. Kisah ini berlaku pada tahun 2009, beberapa tahun yang lalu. Pada malam bersejarah ini, saya dan suami masuk ke Johor Bahru untuk makan malam dan juga isi minyak. Saja meluangkan masa bersama suami sebab kami berdua tak boleh tidur, dan inilah rutin seharian. Seandainya tak boleh bertidur, kita akan pergi ke JB, makan di sana, cuci kereta dan sebagainya. Saya yang memandu malam tu Zah. Jadi suami duduk di sebelah tepilah. Jauh kita terjah masuk ke JB. Sebelum sampai ke satu plaza tol, tiba-tiba suami saya sakit perut dan perlu sangat ke tandas. Kebetulan ada tandas awam Zah. Lepas saja dengan plaza tol tu ada satu tandas awam yang kalau anda pernah pergi ke kawasan sanalah, mungkin anda pernah melihat tandas awam tersebut. Jadi suami suruh saya belok masuk ke dalam parking yang kosong. Beliau ingin menunaikan hajat. Pada malam itu, pada waktu itu, oleh kerana dah lewat malam, kurang lebih kalau saya melihat ke arah jam tangan, pukul 2 pagi tak silap saya. Cuma ada beberapa kenderaan berat yang terletak di situ Zah. Tapi driver semua tidak kelihatan. Mungkin merokok kot di kawasan yang lain. Dan kalau boleh saya berikan gambaran Zah, suasana sekitaran tandas awam yang terletak selepas plaza tol itu begitu gelap dan sunyi malam itu Zah. Memang seram. Saya terus terang cakap, rasa kurang senang sedikit bila berada di situ. Dan tandas awam tersebut merupakan sebuah pondok yang kecil yang hanya dapat menampung pengguna tandas yang kecil dan yang sedikit. Di belakang tandas itu pula, kalau saya dapat melihat, gelap gelita dengan pohon-pohon yang besar ditanam berdekatan dengan tandas tersebut. Pada ketika itu, kami saja yang ada di sana Zah. Dan ketika saya melirikkan mata ke arah lori-lori besar yang terletak di situ, di trailer-trailer besar. Maklumlah, kalau kita duduk kesorangan dalam kereta tu, takkan kita nak duduk dengar radio aja, mata pun mesti berjalan. Jadi itulah yang saya lakukan. Ketika saya melirikkan mata ke arah trailer-trailer besar terletak di situ, serta-merta bulu roma saya meremang Zah bila melihat kelibat seorang perempuan keluar dari belakang trailer yang park di situ menuju ke arah tandas. Saya istighfar banyak-banyak. Saya tak beritahu suami kerana saya sangka itu mungkin perasaan saya sahaja Zah. Mungkin juga wanita itu isteri kepada salah seorang pemandu trailer yang ingin menggunakan tandas. Tapi seperti mana yang saya katakan, tak nampak pula kelibat sang pemandu trailer tersebut. Jadi siapakah wanita ini? Saya tunggu di dalam kereta dan suami suruh lock pintu dari dalam. Lalu suami pun pergi ke tandas. Lama juga saya tunggu Zah. Sepanjang masa menunggu, saya menghidupkan radio untuk mendengar beberapa buah lagu. Rasa macam nak lelapkan mata je. Maklumlah, kawasan parking tu dah kirakan kosong, dah tak ada kereta. Yang ada trailer-trailer besar yang sebelah ujung lah. Malap pula tu. Sekeliling gelap gelita, yang ada cuma cahaya daripada tandas awam berdekatan. Selang beberapa minit kemudian, saya nampak suami. Dia tengah lari Zah, sambil menunjukkan isyarat macam suruh buka pintu. Saya pun apa lagi, buka pintulah. Dia masuk saja dalam kereta. Dia pergi jalan. Kelam kabut saya dibuatnya. Apa yang suami saya alami itu? Saya terus reverse keluar daripada situ. Sepanjang jalan kami tak bersuara. Cuma sekali saja suami jenguk ke belakang cermin kereta. Bila sampai di kios pam minyak, saya pun tanyalah dengan suami apa yang dia nampak. Suami saya katakan, sewaktu dia masuk tandas, ada satu pintu tandas yang tertutup. Jadi dia ingat ada driver trailer lah di dalam. Jadi dia masuk tandas yang betul-betul bersebelahan dengan tandas yang tertutup tu. Selesai melepaskan hajat, dia nak bangun untuk membetulkan zip dan tali pinggangnya. Apabila dia terasa seperti ada sesuatu yang menggesil-gesil kaki kirinya. Lalu dia tengok ke bawah Zah. Nak tahu apa dia nampak? Alangkah terkejutnya bila dia nampak rambut panjang dari tandas sebelah melabuh sampai ke atas kaki dia Zah.
Apalagi dengan pantas dia buka pintu dan lari keluar daripada kereta. Maaf, daripada tandas masuk ke dalam kereta. Sejak malam itu, kami tak berani lagi lah nak singgah ke tandas awam yang gelap di Malaysia. Terima kasih dan selamat malam. Selamat kembali ke Misteri Jam 12 bersama saya Zar Ismail di Real 897 FM. Telah pun saya membacakan awal tadi kiriman daripada dua orang sepasang suami isteri daripada Singapura pergi ke Malaysia di Plaza Tol untuk nak makan, nak isi minyak. Dalam peteri juga suaminya ingin terkucil, pergi ke tandas awam dan ternampak kelibat seorang wanita berada di salah sebuah kubikel. Bila dapat tahu, rambutnya mengurai panjang sampai tergesil kaki kirinya. Dan seketika itu, dalam pada itu juga ketika saya membacakan antara komentar anda yang telah pun anda letakkan di ruangan Facebook Real 897 FM. Bukan apa, kadang-kadang saya pun terketawa sendiri kan. Ini datangnya daripada Remy Kojak mengatakan, Kak pun nak terkucil, dah tak boleh tahan tu abang tu salah masuk tandas, kenapa? Dan juga ada yang mengatakan bahawasanya itu hantu mesti mental, gesil-gesil kakinya. Lepas tu cuba untuk mengurat suami akak tu, sebab suami akak tu handsome. Bukan apa, kadang-kadang komentar-komentar ini membuatkan saya lebih confident duduk di dalam konti. Jadi ribuan terima kasih kepada anda yang meletakkan komentar-komentar tersebut di ruangan Facebook Real 897 FM. Ya betul, saya membaca kesemuanya, tapi tak berkesempatan untuk saya menjawab kesemuanya. Baiklah, kisah yang seterusnya akan saya berkongsi ni datangnya juga daripada Singapura, daripada pendengar Misteri Jam 12 yang tinggal di daerah sama dengan saya ni. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Zar. Waalaikumsalam. Terdahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana terima email saya ni, dan kalau Zar sudi membacakannya, saya lagi terharulah. Nama saya Azman dan saya ingin berkongsi pengalaman yang berlaku kira-kira 2 minggu sebelum puasa tahun ini. Saya cuba untuk menembusi bilik siaran tapi sukar nak dapat. Sebelum terlupa, selamat pengantin baru dan tahniah. Seperti Zar, saya tinggal di Sengkang bersama dengan isteri dan 2 orang anak. Saya tinggal di sini sudah masuk 14 tahun, Zar. Sejak 4 tahun kebelakangan ini, saya dan isteri tidur di ruang tamu. Biasalah, saya ni jenis suka bermain PS3, dan saya tak galakkan adanya TV di bilik sebab nanti anak-anak ni tak luangkan masa bersama kalau dah ada TV di setiap bilik. Pada malam kejadian, saya tak dapat tidur, Zah. Selepas mendengar Misteri Jam 12, saya juga diganggu selsema dan hidung saya ni tersumbat. Sejak saya dengar MJ12, awalnya memanglah kedengaran orang berlari-lari dari bilik ke dapur, dari bilik ke dapur. Tak tahulah. Biasanya anak-anak saya suka buat demikian. Begitulah keadaan mereka. Budak-budak ni mana nak jalan, Zah? Kalau ingin daripada satu tempat ke lain, mesti nak berlari. Memandangkan saya ni dah selsema dan kepala dah rasa berat, bila anak-anak buat begitu, saya ni naik radang lah. Maklumlah, ayah ni dah sakit. Habis anak-anak bukan nak tolong ayah, lari ke sana ke sini. Berapa kali pada malam saya cuba lelapkan mata dengan hidung yang setsot dengan selsema. Asyik dengan bunyi tapak budak-budak lari ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir. Saya tak pandanglah ke arah bunyi larian tersebut, tapi oleh kerana berulang kali ia berlaku, saya terus ke bilik mereka untuk menegur. Tapi saya mendapati anak-anak saya tu dah nyenyak tidur. Saya tak begitu indahkan perkara tersebut, lalu cuba tidur semula sampailah isteri terjaga kerana dia perasan seperti ada orang sedang berdiri di belakangnya. Yang mulanya dia sangkakan saya, tetapi apabila dia pusing ke arah saya, dia dapati saya ada di sebelah. Terperanjat dia, Zah. Zar, bila saya tidur di ruang tamu, selalu menghadap ke kiri, memandang ke arah tingkap. Tapi hari tersebut saya pandang ke arah kanan, menghadap isteri. Jadi anda bayangkan isteri menghadap tingkap lah. Jadi kebiasaan kalau tidur, saya akan menggunakan 2 bantal kepala
supaya lebih tinggi. Tapi pada malam itu, saya bukan gunakan 2 bantal, malahan 3 bantal saya tipikkan ke atas kerana hidung saya tersumbat. Selepas isteri perasan seperti ada orang melihat kami, saya ni semakin tak boleh tidur sehinggalah ke pukul 4 pagi. Waktu ini, ketika saya baru melelapkan mata, saya seolah-olah rasakan bantal saya ni ditarik, Zah. Saya ingat isteri yang tarik lah. Lalu saya bangun, saya bertanya kepada isteri, "Ni apa ni awak tarik-tarik bantal saya? Saya tengah sesama tau." Kacau lah. Dengan mata yang agak layu, dia cakap saya merepek lah sebab dia sedang tidur. Dan ketika saya toleh ke arah bantal yang ditarik tadi, bantal saya memang tak terusik, Zah. Dalam keadaan yang sama, 3 bantal ditipikkan ke atas. Tapi bila saya tutup mata semula, dalam beberapa minit kemudian, kali ini benar-benar bantal ditarik ke arah belakang. Memang betul, Zah. Bantal yang mulanya ada 3 di kepala hanya tinggal 2 saja. Dan bantal saya tiba-tiba menjadi, badan saya tiba-tiba menjadi kejang dan kaku. Saya cuba panggil isteri, tapi suara saya seperti tidak kedengaran. Memang niat hati nak tendang aja biar dia bersedar, tapi apakan daya, saya ni dah terkaku. Ianya berlaku selama kurang lebih 5 minit, Zah. Sampailah saya mengucap 2 kalimah syahadah, baru saya dapat bangkit dan tolak isteri. Isteri terkejut apabila saya tunjukkan bantal yang ada lagi satu berada agak jauh daripada saya. Dan yang lebih menghairankan lagi, bantal yang kedua-dua ni di bawah kepala saya seakan-akan tak terusik. Memang susah nak percaya, tapi itulah yang saya alami. Apakah mungkin yang telah pun menarik bantal yang telah pun saya tipikkan ke atas? Tak mungkin anak-anak saya, Zar. Mereka dah pun tidur. Tak mungkin isteri saya. Isteri saya ni jenis yang tak kuat guraunya. Selamat malam, Zah. Saya tinggal di Sengkang. Hati-hati ketika anda ingin pulang. Dan selamat bertugas. Setelah mendengar kisah daripada orang Sengkang awal tadi, antara komentar yang telah pun diberikan oleh pendengar Misteri Jam 12 di sini datangnya daripada Mikiliah Danish mengatakan, "Aku pun tinggal Sengkang, babe. Kira-kira malam ni aku kena jaga bantal aku lah. Main-main. Nanti kalau kena, baru tahu." Baiklah, kita akan langsung dengan kisah yang seterusnya. Kisah seterusnya datang daripada seorang pendengar bernama Syazi. Nama samaran beliau mengatakan, "Assalamualaikum Zar dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Panggil saja nama saya Syazi sebagai nama samaran. Tidak ingin saya mengetengahkan nama sebenar saya. Kisah yang ingin saya ketengahkan ini berlaku pada saya 10 tahun yang lalu di toilet perempuan tingkat 4 di sekolah menengah saya. Waktu itu saya berumur 16 tahun dalam menengah 4. Kalau Zah nak tahu dan juga untuk pengetahuan pendengar Misteri Jam 12, sekolah saya terletak di Yishun. Nama sekolah saya tak boleh bilang lah, sebab takut kalau saya sebut ada yang bersekolah di situ mendengar cerita ini, nanti jadi takut pula kan. Sebenarnya Zar, sejak tahun pertama di situ, ketika saya menengah 1, saya dah dengar dah macam-macam cerita dari senior-senior sekolah tentang toilet di tingkat 4 itu. Ada yang kata ada pelajar bunuh diri lah. Ada orang pernah cakap pelajar kena sampuk kat sana lah. Dan macam-macam lagi cerita yang saya sangkakan karut belaka. Tiba-tiba rasa macam terbatuk pula. Mungkin sebab saya cakap cerita karut kot. Tak mengapa, saya teruskan. Pada mulanya saya dengar cerita itu, saya tak percaya lah Zah. Sebab sekolah saya tu masih baru lagi. Bila saya masuk sekolah tu baru berusia 5 ataupun 6 tahun. Jadi saya fikir, mana ada tu, sekolah baru apa? Lagipun kelas saya terletak di tingkat 2. Jadi tidak ada apa-apa yang saya nak risaukan lah. Berapa tahun kemudian saya pun dah lupa dengan cerita-cerita karut tu. Bila berada di menengah 4,
kelas saya beralih ke tingkat 4. Jarak kelas saya dengan toilet perempuan, tandas perempuan lah yang disebutkan tu, tidaklah dekat sangat. Agak-agak 2-3 kelas di depan. Zar, tempat yang saya duduk di kelas adalah di tepi tingkap. Saya selalu perhatikan tak ramai pelajar perempuan yang lalu di situ dan pakai tandas tersebut. Saya pun hairanlah. Tapi saya tak fikir yang bukan-bukan. Mungkin mereka tak suka pergi tandas bila waktu guru sedang mengajar. Namun begitu, pada suatu hari itu saya terpaksa pergi ke tandas semasa waktu belajar kerana dah tak tahan lagi. Saya minta izin pada cikgu, langsung ke sana. Bila masuk ke dalam tandas itu, Zah, ini pertama kali ni saya masuk, saya boleh rasakan tandas itu lain sedikit. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang, Zah. Saya tak fikir apa-apa. Saya masuk ke dalam kubikel pertama. Dalam tandas itu ada 4 kubikel sahaja, Zah. 3 tandas duduk, yang terakhir tandas menyangkuk. Tandas yang terakhir itu ada pipe. Kalau yang ketiga-tiga yang lain tak ada lah. Sebab saya dah tak tahan sangat, Zah, saya masuk aja kubikel yang pertama, kubikel yang tidak mempunyai pipe. Bila tengah buang hajat tu, anda bayangkan dalam keadaan tandas tersebut, ini dalam keadaan petang, Zah, belum lagi malam, masih lagi dalam school punya period. Masuk ke dalam, lampu dah lah tak boleh dinyalakan. Buang hajat dalam keadaan kegelapan. Samar-samar lampu cahaya daripada luar menyusup masuk. Bila tengah buat hajat tu, saya dengar dengan jelas, Zah, saya tak bohong, air paip kubikel yang terakhir, kubikel yang ada air paip tu, terbuka dengan sendirinya. Saya fikir mungkin saya tak perasan, agaknya ada orang lah di dalam, so saya buat bodoh je. Tapi bila saya habis, saya keluar, pergi ke tandas terakhir. Saya buka pintunya, tak terkunci, Zah. Bunyi derayan air tersebut tiba-tiba berhenti dan terperanjat. Saya tengok kat dalam, tak ada orang, Zah. Pintu dah pun terbuka, lantai tak basah langsung. Saya takut sangat, lari cabut keluar, tak sempat cuci tangan pun. Saya ada tanya kawan lah yang lain kalau mereka ada pengalaman serupa seperti saya. Ada yang mereka kata mereka pun rasa tak sedap hati bila masuk tandas tu. Jadi mereka pakai tandas di bawah saja. Dan sejak hari itu saya tak berani gunakan tandas tingkat 4 lagi. Nak pergi pun saya turun satu tangga, sanggup turun satu tangga, pergi di tingkat 3 saja. Bila saya dinaikkan di menengah 5, kelas saya dialihkan di tingkat 1. Lega hati saya. Itu saja pengalaman saya, Zah. Terima kasih dan selamat malam. Para pendengar Misteri Jam 12, saya rasa saya akan membacakan. Nak baca tak nak baca? Dah 1.56 ni. Satu lagi kisah. Kisah ini baru saja saya terima awal tadi. Saya terfikir 2 kali lah nak baca ke tak nak. Awal tadi menderas, seram juga, babe. Dan mungkin ini sebagai simpulan bagi kisah-kisah pada malam ini di Misteri Jam 12. Datangnya daripada Johor Bahru dan mengatakan Assalamualaikum, Zar, dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Panggil saya Putra. Nama samaran dari Johor Bahru, ingin berkongsi sebuah kisah yang saya sendiri alami ketika menuntut di salah sebuah kolej matrikulasi di utara Malaysia. Saya terus cerita, Lazar. Ceritanya begini. Di kolej matrikulasi tempat saya belajar ni, setiap pelajar dibekalkan bilik untuk penginapan. Satu bilik boleh memuatkan 4 orang pelajar. Disebabkan 2 orang pelajar dari bilik saya keluar dari matrikulasi untuk sambung pelajaran di institusi perguruan, jadi tinggallah dalam bilik tu saya dengan kawan saya berdua menghuni bilik asrama tu. Katil kami, anda bayangkan, dipisahkan dengan almari di tengah-tengah bilik tu untuk memberikan lebih privasi lah.
Jadi di sebelah kiri katil saya, di sebelah kanan katilnya, di tengah-tengah letakkan lemari. Zah, belakang bilik yang saya duduki ini ada sebatang pohon besar. Pohon yang sangat besar dengan daunnya rindang. Di sebelahnya pula, kalau anda dapat bayangkan, ada menara tangki air. Pada petang itu, ketika dah pun masuk waktu maghrib, dalam sekitar pukul 7.30 petang, saya sedang bersiap-siap untuk menunaikan solat maghrib di dalam bilik kerana dah tak sempat untuk berjemaah di masjid. Kerana saya balik lambat dari padang bulah ketika riadah petang, saya pakailah apa yang patut dan saya kejutkan teman saya yang masih lagi tidur di katil untuk bangun tunaikan solat bersama saya, jemaah. Ketika saya mengejutnya, dia menjawab, "Jangan kacau akulah." Itu kali pertama saya kejutkan dia. Kejutkan dia lagi yang kali kedua. "Hai, bangun maghrib mah, maghrib." Jangan kacau akulah. Tapi saya rasa tak ada apa-apa yang pelik, sebab suara dia macam kebiasaan lah. Tapi bila kali ketiga saya kejutkan dia bangun, Zah, kedengaran suara kasar dan garau. "Hai, bangun lah. Dah pukul berapa ni?" "Jangan kacau aku, manusia." Lantas dia bangkit dari tidur, Zah, duduk menghadap keluar tingkap yang berhadapan dengan pokok besar itu dan bercakap seorang diri dalam bahasa yang saya sendiri langsung tidak faham. Saya mula mensyaki sesuatu yang tak baik berlaku. Keluar daripada bilik, pergi ke bilik kawan yang lain dan bagi tahu mereka tentang kejadian itu. Bawa mereka ke dalam bilik saya, Zah. Sampai di dalam bilik, saya lihat kawan saya dah siap berada di meja belajar dan bercakap seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Setelah kawan saya bawa saya beredar, saya perasan teman-teman saya ni cakap, "Kenapa kau tak ada apa-apa? Biasa tengah belajar." Namun begitu, setelah teman-teman saya, jiran-jiran saya langsung beredar daripada sana, saya perasan teman saya yang awal tadi berbual dengan suara garau yang berada di meja belajar sedang merenung tajam ke arah saya, Zah. Saya beristighfar, buat-buat tak perasan, kuatkan hati dan terus melakukan solat maghrib. Saya baca surah-surah dengan kuat, Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zah, nak tahu tak apa yang saya dengar ketika saya sedang solat? Saya kuatkan ketika membaca surah. Saya terdengar suara kecil perempuan. Takutlah tu. Serentak dengan ada hilaian ketawa yang semakin lama semakin hilang. Selepas solat, saya baca surah Yasin dan ayat kursi dalam bilik saya. Saya bangun jenguk teman saya tu. Saya tengok dia masih lagi tengah tidur, Zah. Saya kejutkan dia kembali, alhamdulillah. Dia bangun elok. Saya bertanyakan kepada dia, "Tadi kau bangun, kau ada perasan apa-apa tak?" Dia hanya menjawab dia tidur dan tak sedar apa-apa pun. Cuma masa tidur tu dia katakan dia mimpi berada di satu kawasan yang kosong dan sunyi. Hingga tak sedar saya kejutkan dia. Saya suruh dia bangun dan pergi bersihkan badan. Gangguan tak henti kat situ saja. Mungkin untuk penghabisan malam tu, saya kena ganggu lagi. Malam tu, tiba-tiba saya tersedar dari tidur dan terus tak boleh tidur, Zah. Saya pusing ke kiri, pusing ke kanan, semuanya rasa tak kena. Zah, bila saya toleh ke kanan, terpandang tepat ke atas almari baju saya ternampak susuk tubuh hitam sedang bercangkung di atas almari, memerhatikan saya, Zah. Serta-merta saya rasa seram sejuk satu badan. Pejamkan mata, baca ayat 1000 dinar 7 kali, lalu saya hembuskan perlahan-lahan. Serentak dengan itu, terbau seperti ada sesuatu yang terbakar dan baunya busuk. Saya buka mata perlahan-lahan di atas katil. Lihat ke atas almari, lembaga tu dah tiada. Alhamdulillah. Lepas tu, saya tak sedar bila tertidur semula.
Esoknya ambil cuti MC kerana badan saya panas dan demam. Saya tidak pasti Zah apa yang berlaku pada teman saya. Namun begitu, mujurlah ia tidak berlaku selama-lamanya dan telah pun berhenti semenjak kena kacau yang telah pun saya kongsikan awal tadi. Dan untuk pengetahuan semua, kisah ini tak pernah saya kongsi dengan sesiapa pun sebelum ini. Memang jadi rahsia saya selama ini, khas untuk MJ12 saya berkongsi sama untuk pendengaran anda. Ada lagi satu kisah, tapi mungkin lain kali saya ceritakan. Terima kasih Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ribuan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar sehingga ke pukul 2.05 pagi ini, dan kepada anda yang telah pun menghantarkan daripada seluruh pelosok Melayu Nusantara, daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Singapura menghantarkan kiriman email. Ribuan terima kasih diucapkan kepada anda. Terharu menerima 60 kiriman email dalam masa semalaman sahaja, dan teruskan dengan hantaran email anda di misteri jam12@gmail.com, dan saya hanya akan membacakan kiriman email daripada alamat email yang tertera. Itu saja yang saya ada passwordnya, yang lain saya tidak ada. Jadi kalau anda ingin saya berkongsi sama kisah-kisah anda, langsung saja menghantarkan ke alamat email yang telah pun saya katakan awal tadi, misteri jam12@gmail.com. Dan kini saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Awi dan juga Search, Nur Nilam Sari di Relaban 97 FM. Temu janji kita pada keesokan malam 10 malam sehingga ke pukul 2 pagi dalam Kelab Kelakar Seram bersama Zari Ismail. Sementara Casey berbulan madu bersama dengan Pizza O di Ohio, Hokkaido. Layan lagu best malam-malam ni Bung Gerrit. Lepas ni naik motor. Doakan saya selamat sampai ke rumah. Relaban 97 FM, Zari Ismail nak balik ni. Bye-bye.